Hanzalah, pengantin syurga, sahabat Nabi yang dimandikan oleh malaikat ketika wafat, ketika hendak menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam menyelubungi kota Madinah, bintang-bintang yang bertaburan membawa kesunyian dan ketenteraman seluruh dunia yang letih dengan kesibukan siang hari dan letih dengan aktiviti di muka bumi. Nyanyian petang meniup lembut kelopak mata untuk memasuki alam mimpi yang indah. Malam membawa kita kepada perasaan istimewa, seolah-olah mimpi itu milik kita sendiri. Malam membebaskan jiwa seorang mukmin untuk membersihkan sedikit demi sedikit, sehingga dia juga dapat bersatu dengan kesungguhan yang mendalam merenung penciptanya, bersuci dan sujud kepadanya. Waktu itu petang yang sama seperti biasa, tetapi tidak untuk Hanzalah radhiyallahu anhu. Hari ini adalah hari impiannya. Dia ada temu janji istimewa petang itu. Hari yang ditunggu-tunggu, hari dia bertemu isteri tercinta, Jamilah. Hari ini adalah hari di mana mereka berdua menjadi pasangan suami isteri yang bahagia. Pertemuan atau perpisahan takdir Allah Ta'ala membawa Hanzalah kepada kebaikan, mengahwini kekasihnya Jamilah, di mana pada waktu pagi perang Uhud menawarkan sesuatu antara benci dan cinta, keengganan untuk berpisah dengan kekasihnya dan kerinduan kepada pahala syahid dan mati di medan jihad memuliakan kalimah Allah. Hanzalah juga bermalam dengan isterinya. Dia tidak tahu pasti sama ada ini pertemuan atau perpisahan dengan kekasihnya. Sungguh hari yang manis itu, betapa indahnya perkahwinan itu, aroma harum menghiasi detik-detik. Apakah rahsia yang tersirat di sebalik hari itu untuk Hanzalah radhiyallahu anhu dan isterinya yang syarat rindu? Air mata kegembiraan tidak jatuh. Dia memeluk kekasihnya seperti tetamu yang hendak pergi, seperti ayalan yang dilihatnya apabila dia tidak memilikinya. Hanzalah radhiyallahu anhu kelihatan seperti langit, dekat tetapi jauh. Hanzalah menyatukan cinta kecilnya dengan cinta yang agung. Demi memberinya kebesaran dan kehormatan, dia memeluknya, sehingga cinta syurga abadi menyatu dengan cinta manusia fana, kemudian memasuki keabadian dan keabadian. Hanzalah radhiyallahu anhu mengaktifkan pengiraan emosi dan perbandingan dalam hati dan fikirannya. Dia membuat keputusan dengan cepat ketika fajar menyingsing. Apabila mendengar seruan jihad, dia segera keluar. Dalam keadaan junub, tidak menunggu mandi, dia bangkit di celah-celah air mata kekasihnya dan kerinduan hatinya yang dahaga melihat isteri tercinta. Dia bangkit berdiri, sementara rasa rindu masih berdebar-debar dengan degupan jantungnya, merindui saat-saat bertemu yang kemudiannya berlalu begitu sahaja dan bertukar menjadi angan-angan semata-mata. Hanzalah pergi. Dia telah menjadikan nafsunya seperti tanah di bawah kakinya. Cinta yang hebat mengalahkan segalanya. Hanzalah menang lawan dia. Hanzalah menang atas Hanzalah. Cinta itu air mata, cinta itu emosi. Hanzalah sang mujahid, pengantin perempuan, pada suatu malam bangun dengan membawa senjata mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan, mengatur barisan hati untuk dijual di jalan Allah. Hanzalah turun ke pasar syurga dan peperangan bermula. Pada awal perang, kemenangan sudah kelihatan, tetapi apabila pemanah meninggalkan jawatan mereka, apabila penjual bertukar menjadi pembeli, neraca perang berbalik. Orang-orang musyrik maju dengan barisan yang kuat. Hanzalah masih terus membuktikan cintanya yang besar kepada Allah, dan dia benar-benar memalukan kita. Dia maju ke arah Abu Sufyan bin Harb, mematahkan kaki kudanya dan menghantar Abu Sufyan ke tanah. Dalam keadaan demikian, Syaddad bin Aswad datang membantu Abu Sufyan dari Hanzalah. Maka Syaddad pun berjaya membunuh pemilik hati yang suci dengan lembing yang mengenai badan Hanzalah. Hanzalah radhiyallahu anhu meninggalkan kita, meninggalkan darah yang harum, meninggalkan pengajaran tentang pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunkan jiwa kita yang sedang tidur dan bangkitkan semangat mereka, mengajar cara menunggang kuda syahadah dan melontar kuda ayalan. Rindu hujan dari langit. Perang sudah tamat. Para mujahidin berbaris untuk melihat saudara-saudara mereka yang telah membeli syurga dengan jiwa mereka. Mereka sedang mencari kawan mereka yang terkorban. Hati yang sentiasa menanti janji langit mencari hati yang mendahuluinya ke langit. Tangan mereka meraba-raba tubuh Hanzalah yang berlumuran darah. Mereka terperanjat dengan titisan air yang melekat di dahinya, menitis dari hujung rambutnya, mengimbau air mata sedih Jamilah.
Titisan air masih menjadi misteri yang belum terungkai oleh para sahabat. Seandainya mereka tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan embun dalam bejana perak. Suku Aus, suku Hanzalah, sentiasa berbangga dengannya. Mereka berkata, di antara kami ada orang yang dimandikan oleh malaikat, dia adalah Hanzalah bin Abu Amir. Di antara kita ada orang yang tubuhnya dilindungi oleh lebah, dia adalah Hashim bin Thabit. Di antara kami ada orang yang persaksiannya seperti dua orang, dia adalah Uzaimah bin Thabit. Dan di antara kami ada orang yang bergegar singgasana Allah yang maha pemurah kerana kematiannya, iaitu Sa'ad bin Mu'adz. Kenangan kekasih Jamilah terus meneguk kenangan pertemuan singkat yang terpahat di jiwanya. Dengungan cinta abadi antara mereka berdua tidak mungkin dapat dilupakan. Haruman masih mewangi di atas katilnya. Wajahnya terpampang di atas bumbung biliknya. Setelah matanya tenang dengan cahaya kesyahidan suaminya, dia masih terbayang melihatnya di bumi langit. Jamilah masih memberitahu jiran bahawa dia melihat Hanzalah sebelum malam perkahwinannya. Bagaimana impian itu boleh menjadi kenyataan? Jamilah bermimpi melihat langit terbelah untuk Hanzalah, lalu dia masuk dan selepas itu langit kembali tertutup. Mimpi ini seakan merisaukan Jamilah. Dia melihat bahawa mimpi itu membawa awan kegelapan dan ketakutan, sehinggalah dia meminta 4 orang-orangnya menjadi saksi bahawa Hanzalah sebenarnya telah mengahwininya. Siapa sangka mimpi yang ditakutinya itu membawa keburukan dan kerana itu dia menjangkakan fitnah dan tohmahan. Ia sebenarnya membawa kabar gembira dari langit dan memberinya gelaran isteri syahid.